Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Bersatu terdesak. 6 ahli parlimen. Kecelaruan dalam tindakan menunjukkan parti itu alami defisit keyakinan untuk mengosongkan 6 kerusi ahli parlimennya yang menyokong Anwar Ibrahim. Sehingga netizen kata kalau benarlah parti Bersatu itu yakin boleh menang kerusi itu pada pilihan raya kecil kalau 6 ahli parlimen ini dipecat sekarang serta-merta, maka mereka sudah pecat dan sudah kosongkan kerusi itu. Tapi sehingga ke waktu ini masih tidak ada apa-apa tindakan. Bahkan alasan daripada Parti Bersatu terutamanya mungkin mengatakan selepas pilihan raya kecil Kuala Kubu Bahru barulah dibuat dihantar notis atau keputusan penuh muktamad. Kenapa harus tunggu pilihan raya itu siap? Ada yang kata itu tandanya mereka nak test market dulu. Adakah mereka akan menang kalau 6 ahli parlimen itu mengosongkan kerusi? Jadi nak test market dulu. Takut-takut nanti apa yang digendong berciciran, yang dikejar pula tak dapat. Naratif dicipta Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin dalam ikhtiar partinya untuk mengosongkan kerusi 6 ahli parlimennya yang berpaling tadah menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim nampaknya berubah lagi. Kejap, dari detik parti itu meluluskan pindaan perlembagaannya 2 Mac lalu yang menyasarkan 6 ahli parlimen MP terbabit, Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kansar, Suhaili Abdul Rahman Labuan, Azizi Abu Naim Gua Musang, Zahari Kecik Jeli, Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal Bukit Gantang, dan Dr. Zulkapari Hanapi Tanjung Karang, tindakannya seperti tidak keruan. Tempo berkempen menjelang PRK Dun Kuala Kubu Bahru 11 Mei ini dimanfaatkan sepenuhnya oleh Muhyiddin untuk meyakinkan pengundi bahawa partinya mahu mengotakkan apa yang dikata agar 6 ahli parlimen terbabit dan Adun Selat Kelang Abdul Rashid Asari yang beralih sokongan kepada Menteri Besar Amiruddin Syari, kesudahannya akan terpaksa mengosongkan kerusi. Pada 27 April lalu, Muhyiddin mengesahkan tindakan ke atas 6 ahli parlimen dan Adun itu sedang dilaksanakan mengikut prosedur yang dianggapnya penting untuk mengelak berlakunya sebarang kesilapan dalam tindakan yang diambil. Saya tak perlu umumkan tindakan berkenaan kerana ia satu strategi kita. Tetapi saya boleh sahkan tindakan itu mengikut Perlembagaan Persekutuan serta Perlembagaan Parti berkaitan Akta Anti Lompat Parti yang kita luluskan dalam Bersatu, katanya. Kita akan patuh prosedur supaya tiada kesilapan. Pihak bertanggungjawab akan dihadapkan dengan apa tindakan yang perlu kita ambil terhadap mereka, kata Muhyiddin lagi. Ini disusuli kenyataan Setiausaha Agung Hamzah Zainuddin keesokannya bahawa Bersatu akan menyerahkan notis pengosongan kerusi kepada 6 ahli parlimen dan seorang adun yang menyokong kerajaan selepas selesai PRK. Selepas sahaja PRK Kuala Kubu Bahru, kita akan segera mengadakan mesyuarat MPT untuk mengesahkan tindakan yang akan diambil. Sehari selepas mesyuarat itu, kita akan serah notis kepada 6 ahli parlimen dan seorang adun yang menyokong kerajaan, kata Hamzah. Alih-alih Muhyiddin kemarin menggesa pengundi di 6 kawasan ahli parlimen di samping adun itu untuk terus mendesak wakil rakyat terbabit, susulan gagal mengotakkan janji kepada rakyat. Mereka katanya perlu menyampaikan rasa tidak puas hati kerana masih dibebani isu peningkatan kos sara hidup yang semakin ketara. Patut nasihat kepada yang berhormat, beritahu mereka, tukar sokongan, jangan sokong lagi Perdana Menteri. Kalau mereka sedar situasi yang kian menekan, rakyat sebagai pengundi boleh menyampaikan kabar berita buruk kepada YB berhak buat keputusan alih sokongan. Tetapi rakyat tidak boleh tahan dengan keadaan kerajaan tidak bertanggungjawab, tidak amanah dan tidak melaksanakan janji, katanya ketika ceramah umum PN di Kuala Kubu Bahru pada malam Selasa. Kenyataannya ditemplak Syed Abu Hussein yang melontarkan pandangan bahawa parti itu patut segera menyerahkan notis pengosongan kerusi
kepada beliau dan 6 lagi yang sealiran dengannya tanpa perlu menunggu sehingga selesai PRK Kuala Kubu Baru. Buat apa tunggu lama, hantar segera notis, katanya. Ahli Parlimen Bukit Gantang itu sebelum ini pengkritik paling lantang Bersatu yang didakwanya masih tiada hala tuju dan jelas sehingga mengedepikan peranan ahli-ahli parlimennya dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Mendakwa wakil rakyat parti itu jarang dilibatkan dalam mesyuarat parti mendepani masalah peruntukan kawasan. Bersatu langsung tidak ambil perhatian terhadap masalah kewangan semua ahli parlimennya. Seperti Syed Abu Hussein, 6 lagi ahli parlimen yang berkongsi pendirian dengannya tetap tidak berganjak untuk terus menyokong Anwar. Di sebalik semua itu, Naib Presiden Bersatu Ronald Kiandi pada 13 April lalu pula mengesahkan parti itu belum menghantar notis kepada yang di-Pertua Dewan Rakyat Johari Abdul berhubung keahlian 6 ahli parlimennya yang didakwa tergugur secara otomatik selepas pindaan pelembagaan parti yang berkuat kuasa 1 April lalu. Muhyiddin sebenarnya tidak perlu tercari-cari lebih jauh daripada Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal untuk mendapatkan jawaban. Ketua Pemuda Bersatu itu sebelum ini berkata, beliau ragu-ragu Johari akan memenuhi permintaan parti itu untuk mengosongkan kerusi 6 ahli parlimen terbabit. Ini didasarkannya kepada pendirian Johari sebelumnya terhadap 4 ahli parlimen Bersatu dari Sabah yang meninggalkan parti itu selepas PRU 15. Berdasarkan apa yang berlaku dengan kes kami sebelumnya dengan JRS, saya tidak fikir Johari akan menyokong permintaan kami untuk kerusi 6 ahli parlimen yang menyokong Anwar akan dikosongkan, kata Wan Ahmad Faisal di luar konvensyen ahli parlimen dan adun Bersatu di Ibu Kota 9 Mac lalu. Ketua Menteri Sabah Haji Jinor ketika itu mengumumkan beliau bersama 4 yang lain yaitu Armizan Muhammad Ali, Khairul Firdaus Abarkan, Mat Bali Musa dan Jonathan Yasin meninggalkan Parti Bersatu untuk menyertai Gabungan Rakyat Sabah JRS pada tahun 2022. Berikutan itu Johari menolak permintaan Bersatu, sebaliknya membenarkan 4 ahli parlimen dari Sabah itu mengekalkan kerusi parlimen masing-masing. Bersatu selepas itu mengambil tindakan undang-undang untuk Johari mengisytiharkan kerusi 4 ahli parlimen itu kosong. Tapi ia ditolak Mahkamah Tinggi yang menyebut ia terikat dengan keputusan Mahkamah Persekutuan yang memutuskan bahawa keputusan Speaker sama ada wujud kekosongan tidak boleh diadili di bawah perkara 63 dalam kurungan 1 perlembagaan. Pada 17 November 2023, Bersatu memfailkan rayuan untuk mencabar keputusan Mahkamah Tinggi menolak permohonan mendapatkan kebenaran untuk memulakan semakan kehakiman berhubung keputusan Johari untuk tidak mengisytiharkan kerusi 4 ahli parlimen Sabah itu kosong. Mahkamah Rayuan bagaimanapun masih belum menetapkan tarikh pendengaran rayuan. Kiandi sebelum itu dilaporkan sebagai berkata, Bersatu mengeluarkan surat penamatan keahlian kepada 4 ahli parlimen terbabit pada 21 Disember 2022. Dakwanya mereka menyeberang dengan duduk di blok kerajaan sewaktu sidang Dewan Rakyat pada 19 Disember. Lantaran itu katanya ia menguatkuasakan perkara 49E perlembagaan yang menyatakan ahli parlimen akan kehilangan kerusinya jika berpindah parti kecuali jika dipecat oleh partinya atau ia dibubar atau dibatalkan pendaftaran. Bersatu ketika itu menuntut Mahkamah Tinggi membatalkan keputusan Johari dan sebaliknya mengarahkannya mengisytiharkan 4 kerusi parlimen itu kosong. Kini mereka harus menunggu keputusan Mahkamah Rayuan. Berkait kedudukan 6 ahli parlimen itu pula, Johari pada 19 Februari lalu sudah menegaskan mereka tidak perlu mengosongkan kerusi masing-masing. Perkara penting ahli parlimen berkenan perlu lakukan, katanya, adalah menyatakan secara bertulis bahawa mereka masih kekal ahli parti terbabit. Pada saya, selagi mereka kata tidak lompat, dia tidak meninggalkan partinya. Nyatakan secara bertulis yang mereka masih ahli Bersatu. Dia sokong Perdana Menteri, jadi apa masalahnya, jelas beliau lagi. Sekarang, kita mungkin lebih jelas.
Kenapa Muhyiddin mahu menggunakan pengundi di Kuala Kangsar, Labuan, Gua Musang, Jeli, Bukit Gantang, Tanjung Karang dan Selat Kelang untuk menterbalikkan keadaan pada ketika bersatu? Jelas makin terdesak. Artikel ini dipetik daripada FMT dan telah ditulis oleh Hishamuddin Aun. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.